Segala hari. Kalau kita pergi satu kampung, ada satu penghulu kampung. Seminggu ada 7 hari, hari Jumaat ada penghulu segala hari. Alright, soalan. Berapa kali kita dah selawat hari ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. So, berapa kali dah kita selawat? Okey, saya nak kongsi sedikit ya. Ramai orang yang terlepas untuk selawat sebab dia tak ada target. Bila mana kita tak ada target, so kita nak selawat pun macam tak ada direction. So, saya boleh sarankan, tiba-tiba buat promotion kan. Saya boleh sarankan setiap orang kena ada tasbih digital ataupun tasbih yang tradisional pun boleh, tasbih yang pusing-pusing pun boleh, tasbih apa sajalah. The moment ada benda ni, dia akan ada target, dia akan ada direction. Akan ada disiplin untuk selawat. So kalau yang belum selawat, jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Okay, so sebelum kita mula, topik kita apa dia? Amalan-amalan sebelum Ramadan. Amalan-amalan di ambang Ramadan. Macam raya biasa. Kalau kita ambang je mesti raya. Okay, kita akan buat summary apa yang kita belajar last week. Bukanlah belajar, kita kongsi-kongsi. By the way, saya bukanlah ustaz, saya hanyalah berkongsi-kongsi idea. Okay, tapi hari ni kan sangat best. Sebab apa sangat best? Kita ada buku, dia panggil sebagai Cara Terpantas Menjadi Jutawan. Okay, buku ni hari ni saya nak bagi secara percuma. Free je pun, tak perlu bayar. Ada orang datang, Dato' Sri saya nak bagi 1,000 untuk beli buku. Tak mau. Saya tak akan ambil duit. Hari ni je lah. Okay, so hari ni kita nak bagi free. Macam mana nak dapat free? Untuk anda yang berada dalam Facebook Mahdi BZ ataupun Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ada 2 Facebook kita live serentak hari ni. So apa yang saya nak anda buat? First, anda kena share live ni. Okay, anda kena share live ni, video ni. Sebab apa saya nak anda share? Sebab orang lain amalkan daripada video ni, dia orang dapat ilmu free-free sebab daripada anda yang hantar. Barakallahu fikum. Meaning, kalau anda dah meninggal, let's say petang ni anda meninggal. Dia meninggal ni kita tak tahu siapa yang meninggal. Kemungkinan anda meninggal dulu, saya meninggal kemudian. Kemungkinan saya meninggal kemudian, anda meninggal dulu. Sama itu. Tak apalah. So, contohlah anda meninggal petang ni. So, ilmu yang orang menggunakan nanti di bulan Ramadan nanti, insya-Allah pahala tu akan berterusan je masuk. Tak payah imagine. Orang yang dalam bidang sale ataupun bidang MLM, tak payah nak fikir. Bidang MLM kan nak kena fikir. Variety berapa banyak. Kalau buat sale, 2 kaki, 4 kaki, 8 kaki, 16 kaki. Yang ni tak payah fikir. Allah SWT maha luas, maha kuasa, maha Masya Allah. Terlalu besar sangat. So kita tak payah fikir. Kalau aku buat, okay, memang aku dapat. And then dia pun bagi kat orang lain. Berapa banyak aku punya pahala. Tak payah nak berkira sangat. Buat je. Okay, first, kena share. Saya muka 5 macam tu. Kadang tiba-tiba 10 minit dah. Dah lah kita dah setengah jam je pun. Okay. First, anda kena share. Second, anda kena aktif. Walaupun tengah drive, no excuse. Kena aktif. Aktif mean, sebab ni bukannya Zoom yang anda boleh berinteraksi. So, yang ni live. So, anda boleh berinteraksi secara summary. Summary ke, say something ke, bagi tahu apa-apa lah dalam Facebook tu. And then make sure share. Sebab apa? Dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ada account number untuk kita buat sedekah. Sekarang ni still consider sedekah subuh. Sedekah subuh bukanlah maksudnya lepas subuh sedekah, lepas tu dah tak payah sedekah dah. Sedekah subuh ini sedekah pagi-pagi. Kan kita tahu kan kelebihan sedekah subuh Rasulullah mendoakan. Sebab apa Rasulullah mendoakan? Sebab ada 2 malaikat yang akan datang pagi tu
malaikat akan doa untuk orang yang bersedekah subuh. Untuk orang yang tahan duit tu, malaikat akan minta tidak barakah ataupun kebinasaan terhadap harta orang tersebut. So, it's very important untuk buat sedekah subuh. Okay? So, jangan lupa share live ni dan juga aktif. Siapa yang paling aktif towards the end, lepas setengah jam kita akan tengok. Dan juga saya akan minta detail anda, saya akan hantar buku cara-cara pandai menjadi jutawan. Saya ada bersama saya punya pembantu Wan Haris. Wan Haris ni dia akan pilih siapa yang paling aktif, dia akan beritahu. Okay, Dr. Sri, Dek ni paling aktif. Okay, kita hantar kat Dek ni. Dek ni means dia ini dalam bahasa Penang. Okay, khalas. So, jom kita masuk ke topik kita, amalan-amalan sebelum Ramadan. So, sekarang ni saya nak buat summary. Okay, apa yang amalan-amalan sebelum Ramadan. Tetapi sebelum tu, kita nak buat soal jawab puasa. Tapi saya soal, saya lah jawab. Sebab kalau kita buat offline, best kan kalau kita buat offline. Lepas ni mungkin Wan Haris kita buat satu program khas untuk Dewan Majlis Dakwah Negara yang berada di kawasan KL ke Selangor ke untuk buat offline. Offline ni boleh lah. By the way, saya dekat TTDI, nama Pencala lah sebenarnya, bukan TTDI, dekat Villa Zamara. Saya tahu ramai pernah datang sini. Tempat ni sangat sempit, untuk buat offline pun boleh. Belakang saya ada lebih kurang 100 kursi yang boleh dimuatkan untuk 100 ataupun lebih. Ikut penjarakan sosial masih boleh ramai, insyaAllah. Okay. First ni saya nak buat soalan-soalan yang berkaitan dengan Ramadan. Ramai orang bila datang Ramadan memang banyak soalan-soalan kat berfikiran dia. Itu kalau buat macam ni macam mana? Batal puasa ke? Buat macam ni boleh ke puasa? Ni amalan-amalan yang orang terlepas pandang ataupun orang rasa common thing yang selalu kita buat tapi kita tak tahu batal puasa ke tak batal. So jom kita buat soal jawab. So ingat, bila anda dapat jawapan-jawapan ni, anda kena amalkan dan juga sampaikan. Yang ni dah ditapis. Dah ditapis ni dah melalui ustaz-ustaz yang mursyid. Ustaz yang mursyid ni ustaz yang berahli lah benda tu. Dah dapat jawapan dah pun. Okay, soalan yang pertama. Ini especially untuk kaum hawa. Okay. Qiyamul Lail untuk perempuan yang haid. Okay, supaya tak nak terlepas Lailatul Qadar. Meaning to say, towards the end of nak dekat Syawal tu, 10 hari sebelum Syawal, dikatakan ada satu malam, special malam ni. Apa dia malam tu? Semua orang sedia maklum lah. Malam tu dipanggil sebagai Lailatul Qadar, yang mana dia kelebihannya, kelebihan dia lebih daripada 1000 bulan. Lebih meaning, jangan ingat 1001 ataupun 1002. Lebih means, boleh jadi 2000. Boleh jadi 10,000. Boleh jadi 1,000,000. Why not? Allah Maha Kuasa kot. So, jangan ada pemikiran, sama. Banyak orang yang ceramah-ceramah saya dengar, kuliah-kuliah, selalu orang akan cakap, satu malam yang mana kalau ibadat malam tu seolah-olah 83 tahun ataupun 1000 bulan. Bukan seolah-olah 1000 bulan. Satu perkataan tertinggal. Lebih dari 1000 bulan. And lebih tu can be boom. Wah, masuk skrin tak tangan? Boom. Kau tu keluar skrin. Tak apa. So, untuk orang yang Qiyamul Lail, nak Qiyamul Lail untuk perempuan yang haid, tak boleh masuk masjid. Apa yang boleh lakukan? Boleh berzikir. Boleh istighfar. Boleh selawat. Boleh doa, boleh sedekah. Sebab dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa. Banyak orang ingat nak Qiyamul Lail ni, nak ibadat dan dapat Lailatul Qadar, puasa, solat. So bila tak boleh buat benda tu, dia kena buat cara lain. So no excuse lah. Lepas ni kalau perempuan haid, dia kata haid tak boleh. Okey, soalan seterusnya, letak ubat mata. Letak ubat mata. Dia nama yang famous, Aimo lah, kita letak Aimo. Batal tak puasa? Sebab air tu akan masuk dalam mata. Dia masuk dalam mata, dia akan mengalir, masuk tiba-tiba kita ada ketika kita boleh rasa kat dalam dia tau. Kan rasa macam pahit sikit. Pahit means pahit. Saya kena explain bahasa Penang ni. Okey, saya seperti biasalah. Saya tanya, saya jawab. So, batal jika ubat sampai ke lidah, kemudian ditelan.
Setakat pahit ditekak saja tidak membatalkan. So kalau sampai ke lidah dan telan, batal. So meaning dia kena letak air muar tu, jangan letak macam ni. Ada setengah orang sakit mata, dia ambil air muar, dia letak kat mulut. Adakah macam tu? Mesti ada. Bulan puasa macam-macam dia berlaku. So jangan buat macam tu. Kena letak kat mata. Bila letak kat mata, dia masuk kat kerongkong ni, dekat tekak ni. Bila rasa kat tekak, tak batal puasa. Tapi bila dia air muar dekat mulut, batal puasa. Okay? Keluar banyak darah ketika berpuasa. Bukanlah darah haid. Dia cedera. Dia aksiden ke, jatuh motor ke, jatuh apa ke, tiba-tiba darah mengalir banyak. Okay, jawapan dia apa? Tak batal keluar darah. Melainkan, darah apa yang batal? Darah apa yang batal? Bukan darah manis. Darah manis tak batal puasa. Darah manis sempoi. Darah yang batal puasa adalah darah haid dan nifas. Of course, wilada pun semualah. So, darah luka tak batal puasa. Okey, soalan seterusnya. Kalau pakai lipstick, batal puasa tak? Kalau lelaki yang pakai lipstick, dia macam krik-krik, krik-krik, krik-krik. Kalau perempuan pakai lipstick, apa dia? Tak batal. Kecuali kalau dia telan lipstick tu baru batal puasa. Tiba-tiba dia pakai, dia macam kat sini pun ada darah manis. Wan Haris dia darah manis. Sebab dia bujang lagi. Iklan sikit untuk Wan Haris. Wan Haris nak kenalkan saya kenalkan dia balik. So kalau lipstick tu kalau tertelan, batal puasa. Okey, ada soalan lagi. Bekam. Bekam di bulan puasa batal ke tak batal? Bekam di bulan puasa. Jawapan dia, dua-dua. Bekam, okey. Bekam ataupun derma darah. Ada dua jenis. Satu dia bekam. Yang sak ni. Lepas tu keluarkan darah. Ataupun derma darah. So, dua-dua tidak membatalkan puasa. Tapi makruh. Kalau menyebabkan badan jadi lemah. Bila kita bekam, kita macam lemah, kita tak bermayam, ini banyak darah keluar dan soalan, yang tu makruh. Kita boleh elak, kita elak. Dia kalau sunnah untuk buat bekam ni, sebenarnya berapa hari bulan? 17, 19 dan 21 hari hijrah. 17 Ramadan, 19 Ramadan, 21. Bukan Ramadan je lah, every month lah. Setiap bulan ada 17, 19, 21. Boleh amalkan sunnah 3 hari ni. 17, 19, 21. InsyaAllah. Okey. Soalannya. Hukum telan air liur dan hingus waktu puasa. Waktu puasa dia telan. Kan? Mulut kan? Mulut dia telan. Alamak. Batal puasa ke? Minta maaf. Soalan ni sebenarnya nampak kita macam, alah, takkanlah tu pun nak tanya kot. Jangan terkejut kalau anda dapat terima soalan ni daripada member-member anda. Aku nak tanya lah, aku telan air liur, batal tak? Mulut hang kot, telan je lah. Sabar, jangan marah dia. Kita punya common sense dengan dia punya common sense tak sama. Jangan kecam orang. Jangan pandang rendah dengan orang. So mungkin kefahaman Allah tak sampaikan dia. So anda dapat kefahaman, share lah. Itu adalah opportunity. Allah hantar dia datang ke hampa ke anda ke sama lah. Bila Allah hantar dia ke hampa, tanya soalan yang mungkin nampak macam, simple kot. So jawablah simple. Kenapa nak kena kedebak. Relax dulu, cool. Tak batal. Tetapi kalau hang telan air liur basi, hang rasa pekat-pekat sikit, yang tu batal. Okey, jawapan dia tak batal puasa kalau telan air liur dan hingus yang dah ada dalam mulut. Okey, kalau dia dah air liur dia dah keluar tiba-tiba, kan sekarang ni ada orang yang pergi test DNA. Kan dia nak tengok dia punya kesihatan, sakit-sakit ke apa. Ada tau test. Saya pernah pergi satu test dekat KL. Dia nak air liur. Air liur. Saya tak tahu saya nak cerita dalam live ke tak. Saya tak pernah ludah tau. Serius saya tak pernah ludah. So macam nak air liur. Macam mana nak air liur? Saya tak faham macam mana. So duduklah, keluar air liur. Keluar. Tak ada air liur bagi kat dia. Banyak juga dia minta. So kalau dah tak ada, Allah nak imagine. Jangan imagine. Dengar je sebab ni ilmu ni. So bila air liur, telan air liur tu, yang tu batal puasa.
Okay, move to the next question. Alright, soalan seterusnya. Batal tak telan air liur basi? Tadi air liur je, air liur dengan hingus. Telan air liur basi dengan sengaja di siang hari. Jawapan dia apa? Batal lah telan yang basi. Yang tak basi, tak batal. Yang tak basi tu apa? Yang tak basi yang berada dalam mulut, dalam perut tu tak basi je tu. Yang tak basi. Yang kat luar jadi basi. Air apa yang paling senang basi? Soalan teka-teki ni. Apa dia? Cepat. Nak bagi buku ni. Tak. Melawak ya. Air apa yang paling senang basi adalah air liur. Air susu kalau kita letak luar, semalaman baru basi. So air liur ni sekejap ya. Susu pun lambat. Soalan seterusnya, pakai ubat ulcer masa berpuasa. Apa dia? Ubat ulcer ni kat mulut kan, kat bibir tu, ulcer tu. Kalau tertelan, tak batal. Maksudnya dia letak, dia macam, lemak, tertelan. Dia okey, macam ni yang senang. Kalau kan, memang tak batal. Ter. Contohlah, dia minum ni. Oh, bunyi sempoi. So, kalau lah, cuma Allah, aku terminum. Tak apa. Jangan, Allah, aku dah terminum. Kena buka puasa ni. Pilau order nasi biryani, ayam paha, lepas tu buah acar, lepas tu buah yogurt, dia punya sambal, tairu, cica, sempoi. Sabar saya. Yang tu memang batal betul-betul ya. Kalau makan biryani, tiba-tiba pagi tu kan, Allah, dia pun tak ingat apa-apa, dia pun pergilah masak biryani, makan biryani ni dah lega dah. Baru pegang handphone kan. Kawan-kawan dia hantar air sirap. Alah, siapa air sirap? Aku dah makan. Puasa! Allah! Tak apa. Itu adalah rezeki yang Allah bagi. So, tak usah macam, Allah, kena qadha ni lepas Ramadan. Tak apa. Kalau insyaAllah, khalas. Pakai bubuk ulcer tu kalau tertelan dengan sengaja batal puasa. Kalau tak apa, sengaja batal. Batal ataupun batal adalah sama. Korek hidung ketika berpuasa ataupun hidu minyak cap kapak. Kan dia korek ataupun dia hidu bau-bauan yang menusuk kalbu. Dia soalan ni saya rasa setiap tahun memang soalan sama. Korek hidung batal puasa tak? Okay, jawapannya nak beritahu siap-siap terang-terang di pagi hari ni, tak batal puasa. Tak batal. Korek lah. Batal. Tak batal. Korek. Tak batal insyaAllah. Okay. Kalau hidu minyak cap kapak ke, hidu minyak cap Ong Tai Kim. Ong Tai Kim tu mall. Apa tu? Pil Cikiteon. Cikiteon Ong Tai Kim pula. Tak batal puasa. Kempen. Okay, kalau kita buat kempen makanan di bulan puasa. Ada juga soalan-soalan interesting macam ni. Kempen makanan di bulan puasa. Contoh orang nak masak. Chef Wan lah contohnya nak buat siaran nak masak bau menyiurkan. Apa dia? Jawapannya makruh sikit lah. Kempen makan sedap-sedap dan lazat di bulan puasa. Kalau kita kempen terlalu banyak sangat sampai boleh jadi makruh sebab macam dia macam itulah lebih kurang. Jangan keterlaluan lah. Masak tak batal lah. Masak okey. Macam lepas ni dengar, Datuk Sri kata makruh. Lepas ni semua isteri-isteri kat rumah boykot. Tak nak masak. Abang pergi beli. Ayang pergi beli. Ayang katanya. Pakai gigi palsu ketika berpuasa. Pakai gigi palsu batal ke tak batal? Sebab gigi tu berada dalam mulut tu. Dalam mulut. Batal tak batal? Jawapan dia tak batal. Melainkan dia boleh jadi batal kalau gigi tu dia tertelan. Bukan tertelan lah, sengaja tertelan. Dia ambil, sedap lah gigi ni, makanlah. Ada orang macam tu. Tak apalah. Terjun dalam air ketika berpuasa. Okey, yang ni menarik ya. Soalan ni sangat menarik. Contoh kita pergi mandi kat air terjun. Kita balik Penang, pergi kat Titi Kerawang, terjun. Contohlah Penang. Tahulah negeri Ampar pun ada air terjun. Sabar dulu. So terjun, batal tak puasa? Jawapan dia dengan soalannya, wajib qadha puasa tu jika memang air masuk dalam batin rongga yang terbuka.
sekadar masuk dalam telinga, mulut atau hidung yang bukan batin tidak membatalkan puasa. Meaning contoh, kita masuk air, kita sengaja kentut. Kentut, lubang tu terbuka. Bila kentut, tak percaya kalau sekarang, janganlah bulan puasa pun nak buat. Sekarang, lepas ni apa kan, nak mandi, masuk dalam kolah, lepas tu kentut apa berlaku? Buih akan keluar. So apa maksudnya? Bila rongga terbuka, kemungkinan besar air boleh masuk. So kena shut down benda tu. Boleh ke shut down? Tak apalah macam ni lah. Elak je lah. Yang terbaik kita elakkan. Kalau boleh elak. Kalau nak wajib ataupun terjatuh dalam laut ke, terjatuh dalam sungai ke apa ke, tasik ke, okey dah. Ter ni pun tak nak apa. Line clear. Khalas. Okey, soalan yang famous. Gosok gigi ketika berpuasa. Apa berlaku? Okey, dia punya menurut pendapat dia akan jadi makruh selepas waktu zuhur. Okey. Dan harus sampai bila pun menurut pendapat Imam Nawawi. Imam Zawawi itu tu saya mentuk guru tu. Dia tak beritahu benda ni. Dia ni Imam Nawawi. Dia tukar N tu kepada Z. Terbalik sikit. Okay, apa. So lepas zuhur kalau boleh janganlah gosok gigi. Sebab bila gosok gigi lepas zuhur dia punya rasa dia akan menceriakan keadaan. Which is not good. Dia tak kata batal. Dia kata makruh. Makruh. Pasal tu bersama dengan bersuci. Bersuci pun ada pendapat mengatakan tak ada apa pun boleh walaupun ketika puasa. Tapi lepas zuhur kalau boleh janganlah. Tak batal, makruh. Makan pil penahan haid di bulan puasa. Untuk kaum Hawa, makan pil penahan haid jawapan dia adalah makruh. Untuk lelaki boleh jadi haram. Boleh jadi, saya tak tahu. Saya main hentam je ni. Yang lelaki ni saya main hentam. Okey. Berbuka puasa dengan kekasih. Ada juga soalan macam ni. Ustaz, saya nak buka puasa dengan kekasih saya. Soalannya, kekasih hitam ke kekasih awal? Ke kekasih akhir? Kekasih mana-mana je lah. Okey, jawapan dia sah. Walaupun belum menikah. Sah, tapi kurang sikit lah pahala. Sekadar mana saling melihat dan berbual. Melihat, berbual okey. Tapi bila dia kan berdua-duaan, kan ada katakan kalau kita berdua, ada saja benda ketiga. Dia tak kata orang ketiga. Kan orang kata orang ketiga. Mana ada orang, tak ada orang pun. Ada benda ketiga. Ada benda. Apa dah tu? Syaitanir rajim. Ustaz, Ramadan mana ada syaitan? Sabar, syaitan memang direjam, diikat. Dan tu semua dia dikatakan semua tu general dia. Dia punya ni, dia punya soldier bawah dia ada lagi. Dia punya sifat syaitan tu ada lagi. So, kalau tak ada, kalau zero case lah. In Ramadan, kalau syaitan kena ikat, tak ada lah orang mencuri, merompak, menipu, itu ini semua. It's all about asbab daripada syaitan. Okay. Mandi ketika berpuasa. Mandi ketika berpuasa batal tak? Jawapan dia harus. Mandi adalah harus, tetapi jika berlebihan mandi boleh jadi makruh. Mandi biasa harus, kalau berlebihan yang jenis setiap setengah jam mandi. Setiap setengah jam mandi. Oi panas lah, oi dahaga lah pergi mandi. Mandi lega. Tak boleh. Suami isteri bermanja ketika berpuasa. Okey, dengar jawapannya. Untuk Nabi SAW, hukum dia adalah harus. Okey, manakala untuk manusia yang marhin ni semua makruh. Makruh sebab apa? Kalau menyebabkan keluarnya air mani jadi haram terus. Okey, jangan buat apa-apa ketika berpuasa. Telan kahak yang keluar dari dalam dada sampai ke mulut, kemudian telan balik. Dia keluar ada ludah kan. Dia nak ludah dah pun. Dia tahu dah pun kat sini. Lepas tu dia telan balik lah. Yang tu kira batal puasa. Okay. Tak batal kalau telan kahak yang ada dalam mulut. Kan kadang kahak dekat sini. Yang tu tak batal. Okay. Puasa dalam keadaan tak mandi wajib.
Dia sebelum subuh, dia kena mandi wajib tapi dia tak mandi. Jawapan dia apa? Sah puasa. Sah tau. Tapi soalan seterusnya, sembahyang subuh ke tak? Macam mana sembahyang subuh? Kita sah lah kalau tak mandi wajib lagi. Puasa sah. Kalau puasa sah, solat pun sah lah. Sabar kan? Belajar pelan-pelan. Biar penampang. So puasa sah, solat tak sah. So kalau tak solat meaning macam mana? So whatever it is, mandi wajib. Kalau perlu mandi wajib, mandi wajib. Berpuasa tapi dedah aurat. Ini soalan dah makin mencabar tau. Tadi mula-mula tu soalan yang kindergarten sikit. Yang ni dah main secondary school lah pun. Lepas ni kita pergi universiti. Kalau ada masa. Sekarang 86. Allah! Tak ada masa ni. Okey, saya akan cepatkan sikit. Berpuasa tapi dedah aurat. Apa dia? Sah puasanya tapi dosa. Sebab dedah aurat. Aurat kan wajib tutup tapi kita dedah. Macam orang yang berpuasa main bola pakai selok pendek. Laki ke perempuan kan sama lah. Dua-dua tu memang dua-dua pun akan jangan kata lebih baik. Nak kata lebih baik tak puasa pun tak boleh kata. Tapi tutuplah aurat dengan sempurna. InsyaAllah. Okey. Soalan seterusnya, pakai contact lens dan suntikan. Sekarang kan suntikan vaksin akan ada kan. Saya dengar daripada Datuk Ustaz Izhar Arif. Dia kan pakar bahagian hukum hakam ni semua. Terima vaksin adalah tidak batal puasa. So lepas ni kalau nak anda punya time untuk vaksin, janganlah kata, aku puasa tak boleh. Boleh. Jawapan dah khalas. Okay, pakai contact lens pun boleh juga. Cerdan hingus. Okay. Hukum cabut gigi masa berpuasa. Hukum cabut gigi masa berpuasa adalah batal puasa tersebut jikalau kita tertelan gigi jika kita telan gigi tu. Okey, batal kalau kita telan gigi tu. Tapi kalau cabut, kita keluarkan, jawapan dia tidak. Okey. Tidak batal lah maksudnya. Hukum tayang gambar makanan depan orang berpuasa. Orang berpuasa kita tayang gambar, kita bagi dia makanan lah apalah, bagi dia bau ya. Ini bukan undang-undang Ahmad, bukan, Abdul Wahab. Abdul Wahab kan, bau ni adalah undang-undang syurga. Sabar dulu. So, jawapan adalah makruh. Pakai inhaler asma masa puasa, batal tak? Kan ada orang yang asma kan, dia pakai inhaler tu. Tahu kan? Batal jika yang disedut itu adalah ain atau jirim. Meaning masuk tu benda yang pepejal ataupun cecair. Kalau bau saja yang masuk kerongkong tidak batal. So kalau dia jenis wap yang masuk asap saja, yang bau saja tu, okey. Tapi kalau keluar air, rasa macam air mango. Oh, dia letak mango juice, dia masukkan dalam inhaler tu, dia macam sedapnya. Okey, itu adalah imagination saya saja. Saya tahu orang tak buat. Adakah batal puasa jika orang yang mencuci darah dialisis pada bulan Ramadan? Ramadan kan dia pergi dialisis, jawapan dia tak batal. Termakan masa puasa, batal puasa tak? Tadi kita dah jawab kan, termakan tak batal jika tak sengaja lah. Tengok aurat bukan mahram. Pahala puasa kurang tak? Tengok aurat. Ketika nak puasa ni kita tengok aurat, tengok lagi dan lagi. Kalau tengok sekali pandang, okey lah. Yang tu memang terpandang, memang mata kita kat depan. Bukan nak jalan macam ni. Memang tak logik. So, kalau terpandang tak apa, tapi kalau tengok lagi dan lagi, pahala kurang. Kurang pahala. Puasa tapi tak solat. Sah puasa insya-Allah, tapi tak dapat pahala puasa. Sebab solat tu kan wajib. Apa benda yang nak buat benda? Kita kan lagi jelek kan manusia, dia puasa sunat. Puasa sunat tau. Saya tak cakap Ramadan . Puasa sunat. Isnin dia puasa. Khamis dia puasa. Tapi tak solat. Apa benda lah. Macam tak jive tau. Tak.
Itulah. Okey. Hukum banyak tidur masa puasa. Jawapan apa? Makruh kalau banyak tidur. Hukum berkumur. Sunat berkumur tetapi ketika mengambil wuduk dan selepas bersahur. Sunat. Tapi kalau berlebihan kumur. Lepas 2 minit masih berkumur. Masuk dekat-dekat 50 mililiter. Keluar 2 mililiter. Sebab apa? Dah kumur. Kerongkong kat situ je kot. Dah kenapa? Tekak kat situ. So dia masuk sikit. Lepas kumur, lega bang. Sama dulu. Harus, okey. Hukum sahur awal. Malam sebelum dia dah sahur. Sebelum tidur dia sahur. Apa dia? Harus cuma afdal lewatkan sahur. Kan kita ada hadis mengatakan Rasulullah akan melewatkan sahur. Dia tak batal. Dia bukannya macam pahala kurang ke, puasa tak kira ke, half day je kira ke apa, tak. Boleh je. Tak sahur langsung pun boleh. Tapi better, afdalnya lewatkan sahur. Niat dalam hati nak puasa esok tapi lupa lafaz niat. Ya, dia niat dalam hati. Saya nak puasa. Tapi dia tak lafaz. Sahaja aku berpuasa esok hari. Dia tak lafaz. Jawapan dia apa? Sah insyaAllah. Lelaki keluar mazi masa mesin-mesin dengan awet ketika puasa. Sah tak puasa? Dia tengah mesin-mesin tiba-tiba dia keluar mazi. Keluar mazi tidak membatalkan puasa. Tapi kurang pahala puasa kerana sengaja buat perkara yang disukai nafsu. Yang hantar benda tu boleh mengeluarkan mazi. Kenapa buat? Elakkanlah benda boleh elak. Benda boleh elak. Kenapa tak elak? Wanita keluar darah sedikit beberapa minit dari faraj, adakah boleh berpuasa? Kalau bukan haid, apa nak buat? Dia bukan darah haid, keluar sikit. Hanya perlu apa? Istihadah yang tak menghalang ibadat puasa. Dia just istihadah, bersihkan, insyaAllah, khalas. Tertelan ketulan air liur, adakah membatalkan puasa? Tak batal tertelan air liur yang dalam mulut. Dalam mulut tak ada apa. Kalau dah keluar air liur tu, masuk balik, batal. Sah ke puasa kalau mandi wajib selepas subuh? Boleh. Tadi kita dah bincang kan. Batal tak puasa kalau doktor beri injection? Tak batal. Boleh. Hukum korek hidung dan telinga. Jawapannya apa? Tadi kita dah jawab. Apa? Tak batal. Okey. Adakah batal puasa bila mimpi basah? Dia tidur lepas Zuhur. Qailullah mimpi basah pula. Mimpi basah tu bukan ada mimpi terjun dalam sungai. Tiba-tiba lepas ni tengah mimpi kan. Allah, syok kan, berkilar kat tepi laut, terjun. Lepas tu dia pun buka mata. Tak ada apa-apa berlaku. Tapi Allah, aku mimpi basah. Pergi mandi wajib. Sabar dulu. Jawapan dia apa? Tak batal, hanya mandi wajib. Okey, yang terakhir kita ambil terakhir. Hukum tolong masak untuk suami yang tak puasa ketika bulan puasa. Hukum tolong masak untuk suami yang tak. Kalau isteri tak puasa, logik lagi. Suami apa jadahnya ni? Jadah dekat Riyadh. Yang kata saya maki pula. Tak boleh bertolongan dalam perkara dosa sekalipun disuruh oleh suami. So suami tak puasa, sengaja tak puasa. Memang sengaja lah. Laki apa benda yang uzurnya. Unless kalau dia travelling ke apakah, boleh dibuka puasa awal. Tak apa. So kalau suami boleh suruh minta tolong, jangan tolong suami. Biar dia pandai kat situ. Okey, yang terakhir. Masa puasa boleh tak pakai earphone? Macam ni. Masuk dalam telinga. Lepas tu dia cucuk sikit. Dia cucuk lagi dalam sikit. Masuk dalam telinga. Batal tak batal? Jawapan dia, sah puasa dia, insyaAllah. Okey. Itu adalah soalan-soalan daripada soal jawab daripada beberapa Facebook, daripada Ustaz Azhar Idrus, daripada Ustaz Zawawi yang saya buat live selalu every day bulan Ramadan. Saya dengan Datuk Ustaz Zawawi akan buat live dekat Instagram saya, Mahadi BZ. Again, saya bukan Ustaz tau. Saya kongsi-kongsi je pun. Cuma saya pergi event, ramai orang panggil saya Ustaz. Ustaz, saya tengok Ustaz punya video, Hang Senpai, jom berjaya. Okay, yang tu saya kongsi-kongsi sahaja. Tapi itu memang daripada sumber yang sohel lah. Bukanlah kongsi meaning, ni tak sohel ni, tipu je ni. Dia bukan Ustaz. Tak boleh dengar cakap dia.
Janganlah, bagilah pahala sikit. Amal lah sama-sama. Okay, so time pun sangat mencemburui kita. Time ni memang every time dia cemburu. So mungkin one hari kita boleh buat sejam ataupun 2 jam program apa ni. 2 hari dah aku dah banyak benda aku nak buat. Dah lah aku jaga Zoom ni. Okay, so untuk anda di luar sana, kita akan memasuki bulan Ramadan dalam masa berapa hari? Dalam 4 hari je lagi. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa dan Ramadan pun. Kita kena doa supaya Allah sampaikan kita. Nak kata apa? Rasulullah pun doa kot. Ya Allah, sampai temukanlah aku di bulan Ramadan. Rasulullah minta doa. Kita tak sabar nak tunggu Ramadan. Apa kita buat? Pergi beli baju raya dulu. Standby. Raya apa belum? Awal Ramadan. Sebelum Ramadan dah beli dah baju raya. Allahu Akbar. Okay, so doakan untuk saya juga. Nama saya Mahdi bin Badrul Zaman. Doakan untuk saya dan keluarga saya dan kita semua masuk dalam syurga Allah tanpa azab, tanpa hisab. Itu adalah kita punya ultimate goal. Sekarang ni kita berada di taman-taman syurga. Bukanlah maksud saya pencarian link ni adalah taman-taman syurga. Setengah orang dia terlalu ni tau. Datuk Sri dah pergi taman-taman syurga ni. Ni syirik ni mana boleh beritahu macam tu. Dia ni teruk ni, dia memang bla 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 bla. Sabar dulu. Taman-taman syurga adalah majlis-majlis yang menyebut nama Allah. Okay, walaupun kita berada di alam maya, that's why saya selalu share. Bila share orang lain amal, berada di taman-taman syurga, dapat pahala free-free. Okay, so sebelum kita akhiri majlis kita kena tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tengok pemenang sebentar lagi ya.